kita masuk dalam kubur ni, segi pandangan dunia, contoh orang ni dah mati, baru mati 1 hari. Segi dunia 1 hari, segi akhirat dah 1000 tahun. Ni dia dalam kubur, tuan-tuan. Kubur ni dia lama. Jadi siapa nak selamat dalam kubur, dia ada 3 benda. Pertama, waladun solihun, anak yang soleh. Kalau untung siapa ada anak soleh, untung. Anak yang soleh ni, dia menyelamatkan mak bapaknya dalam kubur. Anak yang soleh ni doa tak ada hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberi kita kesempatan dan Allah melapangkan kita untuk datang ke rumah Allah sembahyang berjamaah. Dan Allah masih panjangkan umur kita lagi, dapat kita hidup pada hari ini dan dapat kita menghidup udara Allah. Dan Allah masih lagi memanjangkan umur kita lagi. Kata Imam Ghazali Hujatul Islam, adalah satu peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Sebab kita ni semua akan balik ke tempat asal kita. Iaitu ke mana tempat asal kita? Tempat asal kita adalah di dalam syurga Allah. Ada setengah manusia, dia tak mau balik ke syurga Allah. Dia nak balik ke dalam api neraka Allah. Sebab itu kita akan balik ke dalam syurga Allah. Sebab itu dalam syurga Allah ni banyak peningkatan-peningkatan. Dalam syurga Allah ni pula banyak tentang kenikmatan-kenikmatannya. So, siapa yang ingin balik ke dalam syurga Allah, dia hendaklah dia kumpulkan amal-amal solehnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir hidup kita ni akan berakhir hidup kita. Akhir hidup kita adalah kubur. Kuburlah tempat akhir kita. Hebat macam mana, banyak pangkat, banyak harta, banyak anak, banyak kenderaan, banyak tanah, kubur juga tempat kita. Kita akan balik, akan duduk, akan baring ke dalam liang lahat, 7 kaki dalamnya, lebarnya 3 kaki. Pada ketika itu, kita akan tinggal di dalam kubur seorang diri. Ada jasad dan ada mayat. Ada mayit yang dimakan oleh ulat, oleh cacing, oleh lipas, oleh tikus dan oleh binatang-binatang di dalam kubur. Ada mayat yang tidak dimakan oleh ulat. Dia dijaga oleh tanah dalam keadaan yang baik. Iaitu bagi mayit-mayit, bagi jenazah yang matinya di dalam husnul khatimah. Lepas itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih. Itu tuan-tuan sebelum iaitu lepas bagi salam, sembahyang subuh dan sembahyang fardu maghrib, jangan sekali-kali berganjak daripada tempat sembahyang apabila sudah membaca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Selagi belum baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, tuan-tuan janganlah nak berganjak daripada tempat tuan-tuan solat. Ni hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali dengan hudud ni hudud cakap Arab, dengan hadirnya, dengan tumpunya, dengan ingat Allahnya, maka dia namanya ada dekat pintu neraka, maka dia namanya terpadam di pintu neraka. Ini kelebihan siapa yang baca lepas sembahyang fardu subuh dan lepas sembahyang fardu maghrib. Dan dia apabila mati pada hari itu, mati di dalam husnul khatimah. Tapi orang tak mau baca benda ni, ya. Kadang sembahyang boleh tak? Sebab apa? Dia tak takut ke Allah. Macam ni tuan-tuan, emas ni, ya. Ni akhir zaman ni, kenapa kita kena pakai emas? Tu tandanya kiamat makin dekat. Kiamat makin dekat dengan yaumul qiyamah. Ya. Kita kalau tak pakai emas, bila ada perhimpunan, di dalam perhimpunan tak kira majlis apa sekalipun, kita akan didenda, kena bayar RM1,000. Muka kita ni nilai sekarang RM1,000, tuan-tuan. Dulu tak ada nilai, sekarang ada nilai. Ya, RM1,000. Ya, ni nilai ni. Tapi ni hukum dunia. Hukum dunia ni bila siapa tak patuh, dia kena denda. Tapi hukum dunia orang patuh. Hukum Allah orang tak patuh. Ini kadang masalah. Nak pakai emas, pakailah. Nak mengelak daripada kena COVID. Tetapi bila muka ditutup, bagi orang perempuan bila keluar rumah, rambut wajib tutup. Orang rambut kalau dia buka dengan sengaja, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah,
mati pada ketika itu. Dalam hadis menyebutkan, bukan dalam kitab Muhimmah, dia akan dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kamu juga bab solat, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana engkau lihat aku sembahyang, kata Nabi. Nabi dah tak ada dah, macam mana kita nak rujuk tentang solat? Kena belajar berkitab, kena rujuk dengan ulama. Ulama adalah panduan kita. Sebab ulama lah, sebab guru lah kita kenal Allah. Sebab guru lah, sebab ulama lah kita boleh kenal rumah Allah. Sebab itu di dalam solat, sesiapa yang tidak kenal Allah, sesiapa yang tak tahu Allah, semayangnya tak sah. Pendapat yang pertama mengatakan semayangnya tak sah. Pendapat yang kedua mengatakan semayangnya sah, tapi Allah tak terima. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Kalau dia semayang, dia tak kenal Allah, semayangnya tak sah. Sebab itu takbiratul ihram jadi 10 syarat dia. Kalau dia tak tahu tentang syarat takbiratul ihram, macam mana bab solat? Sebab itu kena mengaji, cari guru, belajar bab solat. Sad, lam alif ta. Sad adalah sidik. Lam alif latifun. Lam alif iaitu latifun, kelembutan. Ta adalah takwa. Sebab itu sesiapa yang menjaga sembahyang dengan sempurna, dia selamat dekat dunia, selamat dekat negeri akhirat. Di dalam kubur pun nanti bila masuk aja mayat dalam kubur, malaikat tanya mula-mula bab solat. Ma kunta ta'bud. Apa makna ma kunta ta'bud ni? Cakap Arab. Ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Lepas tu kena tahu. Ya, jangan main semayang, cacah merbah. Ini akhir zaman orang main semayang. Kena belajar bab solat. Dan bermula sekubur pula, iaitu ni hadis sahih, kencing tak bersih. Kencing kena bersih. Orang lelaki tak boleh kencing berdiri. Apa hukum kencing berdiri? Kencing berdiri ini bila dia di dalam jamban bilik air seorang-seorang, hukumnya harus. Tetapi ulama mengatakan hendaklah sunnahnya kencing bertenggong. Dia boleh kencing berdiri apabila kencing tak tus. Maklumlah dah tua-tua macam ni, dah second hand. Kencing tak tus. Bila kencing bertenggong dia tak tus, boleh dibenarkan kencing berdiri. Kalau kencing di halayak ramai, di mangkuk-mangkuk pejabat tu, mangkuk-mangkuk R&R tu, sambil kencing boleh tengok orang punya, maka haram. Tak boleh. Ni banyak orang kencing berdiri. Hati-hati ya. Ni hadis ni tuan-tuan buka dari Imam Bukhari, bab tentang tanah kubur. Rasulullah lalu di tanah kubur di bumi Madinah. Rasulullah ambil 2 pelepah tamar. Satu diletak di satu kubur, satu diletak di kubur sebelah. Maka sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau mengambil pelepah tamar kau letak di atas kubur? Aku sedang dengar dia kena azab. Yang pertama, kubur Fulan bin Fulan sebab dia tak kencing tak bersih. Yang satu lagi, dia kena azab namimah, suka mengadu domba. Kalau sekarang ni dekat mana orang mengadu domba? Orang suka fitnah orang dekat mana? Dekat Facebook. Kau nak tahu? Maybe kuning kau boleh pakai pun. Hati-hati ya. Kau nak tahu? Ni hati-hati ya. Ni fitnah namimah. Sebab itu akhir zaman ni fitnah dia berjalan. Akhir zaman ni fitnah dia berjalan. Berjalan, hantar WhatsApp sana, masuk WhatsApp group sana, hantar masuk dekat Facebook, dia masuk. Jika sampai di tangan orang yang beriman, sampai je fitnah dia berhenti. Ni orang yang beriman. Hati-hatilah akhir zaman ni. Fitnah berleluasa. Dan akhir zaman pun hati-hati. Kalau nak menuntut ilmu, carilah guru yang sebenar-benar guru. Jangan belajar di guru Facebook. Ni akhir zaman ramai guru Facebook. Lepas itu kena mengaji sungguh. Baiklah, tazkirah kita subuh ni tak lama. Ni baru mukadimah. Habis pukul 10 boleh. Tinggal aku seorang lama. Ini perut dah lapar, nasi lemak. Ngaji tak lama. Kalau lama tinggal aku seorang ni. Baiklah, tazkirah pada kuliah subuh pada pagi ni nak cerita sebenarnya bab mati. Mati. Mim alif ta ya. Aku nak kupaskan dulu bab mim dulu. Mim ni adalah ma'rifatullah. Sebab itu siapa kenal diri, dia kenal Allah. Nak kenal Allah, kena kenal diri. Kena kenal diri dah. Lepas tu kita semayang. Allahu Akbar.
Allah yang maha besar. Selain Allah tak besar. Allah aja. Allah aja maha esa. Sebab itu takbiratul ihram ni dia 10 syarat. Pertama, takbiratul ihram ni dia kena bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Allahu Akbar. Dia tak boleh bahasa lain. Ada orang tanya, Ustaz, kalau orang ni tak boleh sebut Allah Akbar. Buka dalam kitab Majmu' Syarah Mahadzab. Buka dalam kitab Bakhrul Madi. Buka dalam kitab Pati Bab Solat. Ada situ cerita orang yang dia asalnya dia kena sebut Allahu Akbar, itu kalam Al-Quran, kalam Allah. Dia tak boleh sebut dengan bahasa lain, bahasa Jawa, bahasa Banjar, ya, bahasa orang putih, tak boleh. Boleh sebut apabila dia memang tak boleh sebut Allahu Akbar. Tapi syaratnya dia kena belajar dulu, dia kena menuntut ilmu dulu. Ini kaedah ni. Tapi orang macam ni tak boleh jadi imam. Ya. Ini kaedah solat. Sebab itu nak jadi imam. Macam aku ni, aku bukan orang sini. Aku ni tak boleh jadi imam. Ya. Aku boleh jadi imam kalau orang nanti aku. Itu kaedah dia. Ya. Aulanya kena orang sini. Orang mukim sini. Aulanya, afdalnya. Macam tu, ya. Mim adalah ma'rifatullah, mati. Ya. Mati ya. Mim alif taya mati. Lepas tu kita semua dalam ni semua mati. Tak ada siapa yang tak mati. Fir'aun yang mengaku Tuhan pun mati. Siapa yang selamat dalam kubur ni? Kalau dia mati nanti siapa yang selamat? Dia ada 3 benda. Ni hadis sahih, aku baca makna ya. Apa kata Rasulullah? Bila meninggalnya anak Adam, dia selamat dalam kubur ni kalau dia ada 3 perkara. Pertama, waladun solehun, anak yang soleh. Ya, kalau siapa ada anak soleh, tuan-tuan untung lah. Nanti dia mati, anak dia ni yang mandikan jenazah bapak dia, anak dia yang mengkafankan jenazah bapaknya, anaknya yang semayangkan jadi imam jenazah bapaknya, anaknya yang pikulkan jenazah bapaknya, anak yang turunkan mayat bapaknya dalam liang lahat, anaknya yang baca talqin. Untung lah, tuan-tuan. Tapi anak akhir zaman ni, banyak anak masalah, anak PUBG. Tuan-tuan. Nak PUBG ni, ya. Tuan-tuan, ni akhir zaman, dunia dekat dengan kiamat. Kita tanda-tanda kiamat ni, tak banyak lah, tak silap dengan 6 ke 7 tanda kiamat yang besar. Ya. Tak banyak lah. Muncul Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turun Nabi Isa. Nabi Isa akan turun daripada Arash. Nabi Isa akan turun. Nabi Isa diangkat ke langit umur 33 tahun. Nabi Isa turun pun nanti umur 33 tahun. Tak ada orang pelik, takkan umur kena diangkat di Arash umur 33 tahun, dia turun pun umur 33 tahun. Ini kiraan akhirat. Nabi Isa ni masa dia angkat umur 33 tahun, dia turun memegang sayap malaikat umur 33 tahun. Nabi Isa ni duduk di Arash baru 2-3 bulan. Lepas itu masuk dalam kubur ni, segi pandangan dunia, contoh orang ni dah mati, baru mati 1 hari. Segi dunia 1 hari, segi akhirat dah 1000 tahun. Ni dia dalam kubur, tuan-tuan. Ya? Kubur ni dia lama. Jadi siapa nak selamat dalam kubur, dia ada 3 benda. Pertama, waladun solihun, anak yang soleh. Kalau untung siapa ada anak soleh, untung lah. Anak yang soleh ni, dia menyelamatkan mak bapaknya dalam kubur. Anak yang soleh ni doa tak ada hijab. Sama juga tuan-tuan, tuan-tuan kalau nak minta pekerjaan, dinaikkan pangkat ke, tuan-tuan nak mudah pergi haji, pergi umrah, tuan-tuan nak mudah urusan dunia dan akhirat, siapa ada mak, jumpa dengan mak. Mak ni adalah wali Allah. Mak ni adalah wali yang tersembunyi yang kita tak tahu. Begitu doa mak ni, doa yang tak ada hijab. Begitu dengan mak ni, jangan sekali-kali derhaka dengan mak. Tuan-tuan. Walaupun mak ni dah tak ada, dah meninggal dunia, dah tak ada, tuan-tuan jangan tak ziarah kubur mak. Aula ziarah kubur ni pada hari Jumaat. Siapa ziarah kubur pada hari Jumaat, dapat pahala haji dan umrah. Dan dalam hadis menyebutkan daripada Abu Hurairah, sesiapa pergi ke kubur, orang-orang kubur ni, dia tahu kedatangan ahli-ahli dunia, penduduk dunia. Penduduk dunia datang, dia tahu. Dia berkata sesama mereka, dia kata apa? Wahai Haji, anak kau datang. Wahai Pulan bin Pulan, anak kau datang. Lepas itu sunat kita pergi ke tanah perkuburan, sunat bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Kita tak dengar, dengar situ mati. Tak dengar. Sebab itu seksa kubur ni, azab kubur ni, yang dengar siapa? Rasulullah. Ya. Orang viral tu, wallahualam. Yang boleh dengar azab kubur ni Rasulullah, dan yang boleh dengar ni binatang sahaja. Sebab itu kubur ni, tuan-tuan tengok sendiri dekat kubur, mana ada binatang duduk tu? Mana ada binatang makan-makan rumput kat situ? Tak ada.
Ya, ni azab kubur, tuan-tuan. Ya, dan orang boleh dengar jika dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya orang boleh dengar, satu dunia boleh dengar tentang azab kubur, tuan-tuan. Sebab ini adalah perkara yang rahsia. Sama juga dengan mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah ni orang yang terpilih sahaja yang dapat mimpi Rasulullah. Siapa nak mimpi Rasulullah, perbanyak selawat. Siapa nak jumpa Rasulullah, perbanyak selawat. Siapa nak mudah urusan, perbanyak selawat. Ini hadis sahih. Aku baca makna ya, tuan-tuan. Ya? Apa kata Rasulullah? Siapa sebut nama aku, selawat ke atas aku sekali. Itu dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Siapa selawat ke aku sekali, Allah dan para malaikat selawat ke atas dia 10 kali. Siapa selawat ke atas aku 10 kali, Allah dan para malaikat selawat ke atas dia 100 kali. Siapa selawat ke aku 100 kali, Allah dan para malaikat selawat ke atas dia 1000 kali. Siapa selawat ke atas Rasulullah 1000 kali, nanti bahunya berlaga dengan bahu Nabi depan pintu syurga Allah. Bila berlaga bahu, orang ni masuk syurga. Syurga ni orang ahli dosa pun masuk. Tapi janganlah kita dihumban ke dalam api neraka Allah. Syurga ni, selagi orang ni tak kafir, dia akan masuk syurga Allah. Ni tentang syurga Allah. Ya? Tapi ingat, kita ibadat semayang ni baca Quran, jangan minta syurga. Kita ibadat semayang, main sunat, main fardu, baca Quran, sedekah. Masuk syurga ni bukan atas asbab kita solat. Masuk syurga ni adalah atas rahmat Allah. Ini masuk syurga Allah. Syurga ni banyak peningkatan. Syurga yang paling lekeh 10 kali dunia. Orang kata cak ayam lah senang. Ya, 10 kali dunia. Tapi syurga ni peningkatan satu pintu ke satu pintu, perjalanannya 500 tahun. Dalam syurga yang ramai siapa dia? Bidadari dan malaikat Allah. Manusia tak ramai. 1000 manusia, seorang penduduk syurga, 999 penduduk neraka. Ini hadis sahih. Tuan-tuan, ya. Itu kena baca tu lepas sebut Allahumma ajirni minan nar. Takik janganlah baca Allahumma ajirni minan nar main handphone. Allahumma ajirni minan nar selfie jangan. Ya. Minta jauh api neraka tapi selfie. Tuan-tuan. Ingat tu tuan-tuan. Bagi kita akan balik. Ujung hidup kita kubur. Nanti sebab itu tuan-tuan, ulama suruh kita selalu ziarah orang mati. Nabi suruh kita selalu pergi kubur. Supaya apa? Ingat mati. Tuan-tuan tengok masa Covid itu berapa juta orang mati. Tuan-tuan beruntung Allah panjangkan umur. Allah bagi peluang kita untuk bertaubat kepada Allah. Ingat tu, siapa ada tinggal semayang dengan sengaja, ya, semayang fardu wajib qada. Bayar hutang dengan Allah ni wajib bayar. Puasa wajib bayar. Tak boleh, orang yang dia memang tak boleh berpuasa, dia kena bayar dengan fidyah. Fidyah kalau tak puasa, kalau tak diganti, fidyah naik. 1 hari 1 tahun 1 cupak. 1 hari 2 tahun 2 cupak. 1 hari 3 tahun 3 cupak. Tuan-tuan kira sendirilah. Kalau 15 tahun tak diganti puasa, fidyah tak dibayar, dia naik. Sebab itu buka dalam kitab fiqh bab tentang mayit, tentang faraid. Haram diparaid harta si mati jika hutang-hutang yang tak dibayar. Hutang-hutang dengan Allah dan hutang-hutang dengan manusia. Tuan-tuan, ni bab faraid. Baiklah, mim adalah ma'rifatullah. Tuan-tuan jangan risau, sikit lagi aku berhenti. Pembayarannya sampai 7 lebih, berhenti 7 lebih tuan-tuan, ya. Ustaz minta duit, tak, tuan-tuan nak bagi ya. Tak nak bagi udah, kalau tak bagi aku cakap ke orang, bang. Aku tak minta duit tuan-tuan, ya. Bukan duit yang menyenangkan, ya. Yang menyenangkan kita, yang menyusahkan kita adalah Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau keluar rumah ni hadis sahih. Keluar rumah tak kira lah tuan-tuan nak keluar semayang Jumaat, tuan-tuan nak pergi kerja, nak balik kampung, jangan lupa baca ni. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Baca 3 kali.
Dah ditulis lah orang nak ragut kita, Allah jaga kita. Dah ditulis nak kena langgar lori, Allah jaga kita. Ini kelebihan kalam Allah, tuan-tuan. Sama juga, kalau keluar rumah nak keluar musafir balik kampung, baca, Allah jaga rumah kita. Ya, Allah selamatkan rumah kita. Allah selamatkan harta kita. Baiklah, mim adalah ma'rifatullah, ya. Baik itu nak kena Allah, kena diri, ya. Aku ni bodoh, aku ni hina, aku ni lemah, aku ni lalai. Kita ni bodoh, tuan-tuan, kita tak pandai. Kita ni lemah, kita tak kuat. Dulu masa muda-muda kita kuat, boleh angkat meja seorang. Sekarang tak boleh, lutut dah longgar, tuan-tuan. Ya, pinggang sakit dah. Dah terlarat, aku ni lalai, kita lalai dengan dunia. Ya, apa itu dunia? Ad-dunya mata'ul ghurur. Ni hadis sahih juga. Dunia itu adalah tipu daya. Sebab dunia suami isteri bergaduh. Sebab dunia, sebab parking jiran-jiran bergaduh. Sebab tanah adik-beradik bergaduh. Ya. Bila tanda dunia dekat kiamat, Allah angkat kasih sayang di antara adik-beradik. Tuan-tuan. Kasih sayang ni penting. La yarham wa la yurham. Siapa mengasihani, dia dikasihani. Siapa mengasihani, dia di dalam rahmat Allah. Ya, tuan-tuan buka dalam kitab Al-Azkar bab tentang salam. Salam ni dalam kitab Al-Azkar, ya, daripada Imam Nawawi, di antara imam, di antara ulama yang tak bernikah, Syekh Ibn Hajar. Di antara ulama tersohor, ulama Asia, iaitu di Potani, yang tak nikah, tak sempat nikah, dia belajar, dia mengajar, dia tak sempat nikah, Syekh Daud Al-Fatani. Dia guru Tok Kenali. Tuan-tuan, ya, tak sempat nikah. Belajar, mengajar, tak sempat nikah. Kita baru belajar kuliah subuh, dah cadang nak nikah dua dah. Ini semua nak nikah dua, berani sebab takut dengan bini. Ya, itu semayang Allahu Akbar. Allah saja yang maha besar, selain Allah tak besar. Ya. Itu dalam takbiratul ihram, aku ambil ni sikit, tuan-tuan, ambil ni sikit. Kalau aku cerita loroi, tuan-tuan ngantuk ni. Alif tak boleh panjang. Allahu Akbar, tak sah. Lam tak boleh panjang. Boleh. Allahu Akbar, tak sah. Ra kena mati kan. Selalu yang berlaku macam ni orang yang was-was. Sebab itu tuan-tuan nak masuk jamban, orang kampung panggil jamban. Orang bandar macam tu panggil toilet. Aku dah kena dah ngajar dia pejabat. Bang, jamban. Tak tahu jamban. Padahal orang kampung berak kat Batanio. Toilet. Oh, toilet. Kena cakap orang putih apa tu. Bahasa ni kita belajar fardu kifayah, tak masalah. Tapi kita jangan sombong, itu je. Ya. Tapi bahasa Arab tuan-tuan kena belajar. Sebab kita Al-Quran bahasa Arab. Semayang bahasa Arab, kita Al-Quran. Nanti pergi Mekah, Pak Arab tanya bahasa Arab. Pak Arab tak tanya bahasa Jawa, bahasa Banjar. Pak Arab tak tanya bahasa orang putih. Tu bahasa orang hamba Allah. 2 tahun yang lepas dia pergi Mekah berumrah. Pak Arab tanya, "Ma ismuk ya akhi?" "Ma ismuk ya akhi?" Dia boleh jawab, "No smuk." "Ma ismuk," siapa nama kau? Dia boleh jawab, "Rokok tak ada." Mampu tuan-tuan. Lepas itu kena belajar bahasa Arab sikit, tuan-tuan. Ya, tak dapat banyak, sikit-sikit jadi ya. Ya, nanti orang tipu kita, "Anta majnun." "Anta majnun." Alhamdulillah, majnun tu gila. Faham? Kena belajar sikit bahasa Arab. Dia tak ada ene, ente, unte, kude, kurme. Itu je. Ya, belajar bahasa Arab sikit, tuan-tuan. Ya. Baiklah, tentang mim, ma'rifatullah. Nak kenal Allah ni, ya, kena banyak mujahadah. Pertama kena ada ilmu. Ya, kedua kena banyak mujahadah. Macam ni ya, mujahadah. Tuan-tuan daripada rumah datang ke surau. Nak kenal Allah, kena ada ilmu. Lepas tu bab ilmu dia ada 5. Iman taklid, iman ilmu, iman ainul yakin, kamalul yakin, haqqul yakin. Iman taklid ni macam mana? Iman taklid ni diikut-ikut orang. Tu ada setengah orang semayang, dia iman taklid. Orang angkat tangan, dia angkat tangan. Nanti imam tak angkat tangan, dia tak nak ikut imam.
Kenapa tak ikut imam semayang? Imam tak angkat tangan mana boleh. Ni imam taklid. Angkat tangan ni sunat ke wajib? Sunat wajib dengan. Sunat, ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Sunatnya tak angkat tak masalah. Ya? Apa itu kena belajarlah bahasa solat. Bila tak belajar, habis kadang tengok orang semayang goyang. Ambil dah rakam. Ni Syiah. Ni Wahabi. Orang ni Parkinson. Ni kadang masalah ni. Sebab itu ilmu ni penting. Ya. Ain lam mim waw, ilmu. Ain ailiyin, ketinggian. Lam latifun, ya. Mim ma'rifatullah. Waw wara'. Orang yang berilmu dia wara'. Lepas tu kalau ustaz ke siapa penceramah, kalau dia ceramah, dia sebut nama orang, dia sebut nama siapa lah sekalipun, kata ulama, bukan tuan-tuan buka dalam kitab tasawuf, ulama beritahu jangan mengaji dengan dia. Kalau dia menyebut, dia menghina orang tu. Kalau dia menyebut, menghina guru tu. Kalau dia menyebut, menghina orang, maksudnya di dalam mengajarnya dia sebut nama orang tu. Ulama tak bagi. Jangan kamu mengajar dengan guru tu, nanti kamu akan ikut cara-cara jahatnya ilmu guru tu. Kecuali memang masyhur orang tu orang zalim, boleh sebut. Ya. Ni kaedah dia. Ya. Kalau bab takbiratul ihram ni tuan-tuan, di 10 syarat. Pertama, alif tak boleh panjang, lam tak boleh panjang, ra kena matikan, kena bahasa Arab, kena dalam keadaan berdiri. Pada semayang ni, berdiri itu wajib, rukun. Nak sengit-sengit tak boleh, nak sandur dinding tak boleh. Boleh apabila di dalam darurah. Darurah ni dia darurah ke atas dia. Ya, sebab itu nak semayang atas kursi kena ada ilmu. Jangan main semayang atas kursi sebab dahi ni wajib disembah dekat bumi. Macam orang perempuan semayang pakai telekung, kena ada ilmu semayang pakai telekung. Orang perempuan ni semayang wajib pakai telekung ke wajib tutup aurat? Wajib tutup aurat, bukan wajib pakai telekung. Ya, sebab itu orang perempuan nak naik basikal tiap hari petang-petang naik basikal, tak masalah, main lah basikal. Tapi aurat ni kena jaga. Kalau dah pakai selok ketat, ini dah ketat, orang lelaki yang suka tu, yang orang lelaki suka konvoy main basikal belakang. Tak masalah nak naik basikal ni ya. Pakai baju muslimah, ya, pakai tutup tudung, tutup aurat, tak masalah. Kadang masalah tentu sama orang lelaki nak pakai selok ketat naik basikal boleh, tak masalah. Tapi asal hukumnya dia adalah makruh. Ya. Bukan makruh, harus dan jatuh haram. Haram macam mana? Bila nampak binatang biawak depan tu. Orang lelaki nak pakai selok ketat, hati-hati bila nak bersukan. Ya. Tu kaedahnya, ya. Tak masalah nak naik basikal ke nak main apa, main lah. Ya, anak saudara aku semua ada basikal. Yang balik ngaji Mesir, balik ngaji Yaman, semua ada kat rumah orang tu basikal. Ya. Tak masalah, aurat kena jaga sungguh. Tuan-tuan. Baiklah, orang perempuan macam nak pakai semayang pakai telekung, hati-hati sikit. Hati-hati tentang mana? Pertama tentang kebersihan. At-tuhuru miftahus solah. Itu orang perempuan kat rumah telekung kena ada 2-3 helai. Jangan telekung tu sampai dah tak lalat telekung. Pakai gantung. Ya, kena ada 2-3 helai. Ya, duit bukan tak ada, duit banyak, gelang besar-besar tu. Duit banyak. Lagi tu pakai telekung, orang perempuan kena belajar bab solat. Cari guru bab solat, ya. Cari guru lain lah. Aku sibuk, aku jarang ada rumah. Besok nak ke Penang. Ya. Bila telekung ni disangkut tubuh, bila dia sujud, hati-hati telekung. Bila telekung tu jatuh dulu, dia sujud atas telekung, mayang tak sah. Sebab dia sangkut dengan tubuh. Sebab itu tuan-tuan kalau mengaji bab solat, imam ni, belakang imam ni orang yang mahir buat solat. Bukan cokia-cokia. Ya? Bila ada masalah bagi imam, contoh tiba-tiba taik cicak jatuh ke imam, jatuh. Kalau taik cicak kering ke basah ke, makmum ni kena beritahu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau imam ni buat tak tahu ke, ngada betul makmum, aku semayang baca subhanallah. Baru nak bertasbih tengah semayang, baru nak tasbih dia makmum. Makmum ni kena naik tapi imam automatik semayang imam batal. Ni bab solat. Kena ngaji sungguh bab solat. Apa itu di halal-halal di luar semayang, bila sembahyang dia, bila takbiratul ihram aja
haram yang halal-halal di luar semayang, haram di luar solat. Makan tak boleh, berkata dengan sengaja, berkata pun tak boleh selain kita Al-Quran. Ya, boleh. Buka hukum yang kedua. Boleh berkata selain kalam Al-Quran apabila tidak sengaja. Tetapi ada lagi kaedahnya, jangan melebihi 2 kalimat. Batuk. Batuk sengaja tak? Sengaja lah. Batal tak? Tak batal. Kalau berpenyakit. Saja-saja batuk, batal. Lepas itu semayang, kalau berdaham, hati-hati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa tu? Itu makmum ni. Nampak imam ni, makmum kena mufaraqah. Sebab imam sudah batal dalam solat. Kalau dia ikut, batal lah. Ni bab solat. Sikit lagi, tuan-tuan. Tu batuk-batuk suruh berhenti tu. Sabar lah. Ya. Aku dah ceramah 9 tahun, tuan-tuan. Aku duduk Kuala Kubu Baru di Madrasah Darul Atiq. Madrasah kami ni ada anak yatim, ada mu'alaf, ada orang gila. Kami ada jaga orang gila dululah, tapi sekarang kami tak ambil lah. Itu sakit-baki lah, ada tinggal 6 orang. Dulu 12 orang. Ya. Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, telefon kat aku. Sekolah aku ada 8 orang, tapi umur 72 lah. Ada kami bela anak luar nikah, ada baby, dah umur 12 tahun dah hafal Al-Quran. Sekolah kami ni anak murid ada kat 200 orang. Ya, cara bayar dia setiap bulan makan tu kami buat sistem ihsan. Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Bila kami buat, ramai tak bagi. Tapi walaupun ramai tak bagi, setiap bulan makan kambing pula. Ya, kadang 2 minggu sekali makan kambing. Ini kelebihan. Ya, sebab apa? Orang menuntut ilmu. Wa may yattaqillahu ja'alahu makhraja. Sekolah kami ni pukul 4 pagi bangun dah. 4 pagi bangun dah, main tahajud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qiyamul lail setiap malam. Bukan qiyamul lail pada bulan Ramadan je. Setiap malam qiyamul lail. Sebab penuntut ilmu ni, cabangnya dan penuntut ilmu ni, untuk dia berjaya menjadi orang alim, ibadah malam tak ada tinggal. Ini tentang orang menuntut ilmu. Kalau tuan-tuan nak hantar anak menuntut ilmu, ya, carilah tempat ni, tempat yang tuan-tuan hantar ni, dan pertama sekali ibadah malam. Main tahajud, dia tak tinggal. Carilah tempat tu, tuan-tuan. Ya. Baiklah, tadi mim. Ya. Alif. Lepas ini berhenti. Alif adalah Allah. Kena banyak sebut kalam Allah. Kalau orang ahli zikir ni, Ya Allah, 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 Ya Allah. Sebut kalau Allah ni wajib. Sebut kalau Allah ni harus sahaja. Dia ada 3 kaedah. Lepas itu bila kita mengaji, kita jumpa. Tak mengaji, tak jumpa. Ya. Cuma pakai emas. Pakai emas ni semayang sah. Tuan-tuan yang pakai. Sah. Aku pakai, aku tahu. Sujud tu. Hidung tak kena tempat sujud. Sah. Tanya, aku tanya, jawab. Tanya, aku jawab. Teruk lah. Sah. Yang wajibnya dah, dahi. Hidung ni sunat lah. Ya? Belajar masalah. Ya? Ini alif adalah Allah. Sesiapa menyebut kalau Allah, jiwa tenang. Tentang banyak sebut kalau Allah. Ya? Kalau Imam Ghazali tengok pada hari Jumaat. Ya Allah, 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 Ya Allah. Banyak-banyak sebut sampai nangis. Ini tak ada. Zikir tak mau menangis. Kalau tengok Inusam nangis, tu belakang Inusam nangis. Cuba kita muhasabah dalam seminggu berapa kali kita menangis. Menangis ni, kalau menangis takut ke Allah ni ada perkiraan dekat negeri akhirat. Di antara hamba Allah yang tidak menangis di padang mahsyar, pertama umat Rasulullah yang pada malam hari dia berjaga malam. Orang lain tidur, dia berjaga malam beribadah kepada Allah. Termasuklah para ustaz, para ulama, dia balik dalam perjalanan mengajar di merata tempat.
Malam-malam jaga malam. Ya, termasuklah membaca kitab Al-Quran. Dan yang kedua, orang tak menangis di padang mahsyar, dia keluarkan air matanya sebab takut ke Allah. Nangis. Ya Allah, dulu aku banyak dosa. Aku pernah berzina, aku pernah minum arak, aku pernah gaduh dengan jiran, aku pernah buat benda-benda haram, ya Allah. Ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Dulu aku tak semayang, ya Allah. Banyak aku tinggal semayang. Dulu aku jahat dengan bini aku, suka marah bini aku. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Malam-malam nangis. Orang perempuan pula, ya Allah, aku ni suka lawan suami. Suka lawan suami, sikit-sikit minta cerai. Ya Allah, maafkanlah aku, jadikanlah aku wanita yang solehah. Wanita perempuan apabila dia tinggi suara dengan suami, tinggi suara ya, contoh macam ni, dia suruh suaminya beli top up. Bang, beli top up Selcom. Suami tersilap, terbeli top up Maxis. Sampai rumah, bang, mana top up Selcom ayang? Tengah sayang panggil ayang, marah panggil ayam. Ya, mana top up Selcom ayang? Abang, ni top up Selcom. Ini bukan Selcom, ini Maxis. Cerai, minta cerai. Pasal top up minta cerai. Jangan. Dalam rumah ni, isteri jangan sekali-kali minta cerai. Bila dia minta cerai ya, arash bergegar. Ini bab tentang talak. Dan suami pula dalam rumah, satu benda ni jangan sebut, iaitu tentang talak. Lepas itu kena mengaji. Talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak tulis kat WhatsApp, mulut cakap. Talak tulis kat WhatsApp, mulut tak cakap. Talak bersyarat. Ada seorang hamba Allah, tak payah sebutlah kat mana negeri, kat mana tempat, dia WhatsApp kat aku. Ustaz, saya dah bagi talak bersyarat dekat bini saya. Dalam masa tahun ni sampai hujung tahun, kalau dia tak berubah menjadi wanita solehah, saya jatuhkan dia talak satu. Aku cakap dengan dia apa? Engkau bodoh. Kau ingat bini engkau boleh berubah ke? Yang boleh mengubahkan dia adalah Allah. Sebab tu talak jangan main buat talak. Macam mana nak tarik balik talak bersyarat? Tarik talak bersyarat kerana nak ditarik. Kata ulama dengar cakap ni. Abang dah tarik dah talak bersyarat abang ni. Tapi ulama bagi tahu, buka kitab Bahrul Madi daripada Imam Nawawi, Syekh Ramli, suami ni kena kifarah, kena puasa 3 hari berturut-turut. Ini talak bersyarat. Ya, talak kabir. Talak kabir ni, ya, lelaki dan perempuan ni dia bernikah. Bila dia bernikah, dia belum sentuh lagi bini dia, maka dia jatuhkan talak ni, talak kabir. Dia tak boleh rujuk dengan bini dia, tak boleh. Dia kena nikah balik semula sebab dia belum setubuh. Ni talak kabir. Ya, banyaklah bab talak. Nanti tuan-tuan carilah guru ngaji bab talak. Itu suami dalam rumah jangan sekali-kali bab talak ni jangan sebut dalam rumah. Itu ulama bagi tahu, kalau bergaduh suami isteri dalam rumah, apa kata Rasulullah, apa kata ulama mutabar? Suruh suami ni ambil uduk. Ya. Lepas tu buat apa? Marah juga, suruh solat. Marah juga, buat baring. Marah juga, buat tidur. Marah juga, tidur marah. Atau jolombong. Mana ada orang tidur marah. Sebab itu kalau dia tidur, jatuhkan talak, talak tak itu. Ya. Mabuk dia ada 2 kaedah. Mabuk ada 2 kaedah. Jika dia mabuk atas sengajanya, dia minum arak, dia jatuhkan talak, jatuh. Jika dia mabuk bukan atas sengajanya, orang bagi dia mabuk ke, dia tak tahu sampai dia mabuk ke, dia jatuhkan talak, tak jatuh. Dia dah 2. Sebab itu buat hukum ni dia banyak. Ya. Tuan-tuan. Ya. Bila lagi 5 minit aku berhenti. Ya. Sikit lagi. Ya, tak lama. Tuan-tuan. Alif adalah Allah, rajin sebut kalau Allah. Siapa suka sebut kalau Allah, jiwa tenang. Sama juga surah Al-Fatihah. Tuan-tuan, kalau anak tuan-tuan nakal, tuan-tuan sakit, ya, tak kira sakit apalah sekalipun, apa kelebihan surah Al-Fatihah? Lepas ni aku berhenti. Surah Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Arash, 7 arash. 7 petala langit. Surah Al-Fatihah adalah umul kitab, kitab Al-Quran, ya, ibu Al-Quran. Pintu neraka, neraka dia 7.
Sebab itu siapa ada penyakit apalah sekalipun, ahli keluarga ke, diri sendiri ke, ya, kalau benar sangat belajar dengan ustaz mana berpayah ilmu nak masuk ke, tuan-tuan ambil air botol ni atau cawan, tuan-tuan istighfar dulu 3 kali, minta ampun dengan Allah. Lepas tu baca surah Al-Fatihah sampai 7 kali. Sampai habis jangan baca Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Tak ini faham? Sama kaedah kadang orang bila dengar orang meninggal, dia sebut dekat WhatsApp, dia tulis kat WhatsApp, tulis kat Facebook, dia tulis Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Si mati ni tak dapat apa pun. Yang sampai kepada si mati, bila orang ni bersih, bila dikhususkan dan bila dibacakan surah Al-Fatihah dengan ikhlasnya, hadiah khusus pada si mati, baru sampai. Ya, innamal a'malu binniyat. Ini kelebihan surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dah baca 7 kali, hembus dalam air 7 kali. 7 kali. Tuan-tuan minum lah. Ya, Allah angkat penyakit ni, kelebihan surah Al-Fatihah. Berbuat senari, tak payah suruh ustaz buat. Kacau kalau ustaz nak tidur, telefon hantar rumah. Dah lah suruh ustaz buat air penuh, bagi RM2 dah. Ni kadang ustaz ni, dia kadang masalah macam mana? Kadang orang ada semayang hajat, ada hari tu, ada ini, ustaz kena. Ya, tak masalah. Tapi yang lebih terbaik, kita sendiri kan yang buat. Sama juga tuan-tuan. Doa yang cukup mustajab, doa ibu. Tuan-tuan jangan lupa minta dengan mak sendiri. Baiklah, kena nak tutup. Baik, sebelum aku tutup, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan balik dulu. Ya, tak tahu lagi kita bila jumpa. Tapi kita akan jumpa dekat negeri akhirat. Itu pun kalau jumpa. Ya. Itu pentingnya kawan-kawan dengan orang soleh. Tuan-tuan nak dengar cerita pasal orang soleh? Macam aku tutup. Nak dengar? Orang soleh ni, sebab itu tuan-tuan, dekat dunia, jangan tak berkawan dengan orang soleh. Siapa ada kawan orang soleh, dia beruntung sampai ke negeri akhirat. Apa kelebihan orang soleh? Orang soleh ni, dia ingatkan kita tentang sembahyang jemaah. Kalau kita buka aurat, dia tegur kita. Kalau kita tak pergi masjid, dia ajak pergi masjid. Kalau kita mengumpat, dia kata jangan mengumpat. Ni orang soleh. Siapa kawan dengan orang soleh? Ni hadis kursi. Contoh. Ni bukan contoh lah. Tiga kawan ni orang soleh ni. 3 kawan ni dah masuk dalam syurga Allah. Dia dah masuk dalam syurga Allah. Sebab syurga ni, dia ada hari-hari yang tertentu perjumpaannya. Sebab syurga ni dia seronok sangat. Sebab dalam bilik ada 70 bidadari. Bidadari syurga bukan macam bidadari dunia kentut. Bidadari syurga tak kentut. Bidadari syurga tak berak. Ini tentang bidadari syurga. Ini dekat dunia ni, yang kita tengok perempuan, bini kita kat rumah, itu bidadari dunia. Bidadari dunia ni, dia akan masuk dalam syurga Allah jika dia wanita yang solehah. Ni bab tentang syurga Allah. Itu orang soleh, 3 orang dah masuk dalam syurga. Bila dah masuk dalam syurga, dia cari kawan dia. Kawan yang mana? Yang keempat, kelima, keenam. Dia cari, dia tanya dengan malaikat Allah. Yang mula dia tanya dengan kawan dia. Wahai Man, Azman, Sulaiman, engkau nampak tak kawan kita yang sama-sama minum kedai mamak? Yang mana satu? Alah, yang isap rokok main PUBG tu. Mana? Alah, naik motor Waisukung. Dalam syurga engkau ada tak? Tak ada lah. Dalam syurga engkau? Tak ada lah. Tak ada, mana dia? Kita tanya malaikat Allah. Tu tanya malaikat, ni hadis kursi. Tanya malaikat Allah, wahai malaikat, kawan aku pulan main pulan, bagian-bagian, tak ada dalam syurga ni. Mana dia? Kalau dia tak ada dalam syurga, dia ada dalam api neraka Allah. Itu kata orang soleh ni, wahai malaikat, boleh tak aku nak tolong dia, aku nak syafaat dia masuk dalam syurga Allah? Kata malaikat penjaga syurga, boleh, kita minta dengan Allah. Atas rahmat Allah, orang soleh ni masuk dalam neraka. Dia masuk dalam neraka, dia cari kawan dia tarik masuk dalam syurga. Orang soleh masuk dalam neraka ni, dia terbakar? Tak terbakar. Allah dinding. Ni kelebihan kawan dengan orang soleh. Tuan-tuan kena cari kawan dengan orang soleh. Siapa ada kawan dengan orang soleh, cukup beruntung. Sama juga siapa dalam keluarga ada ulama', dia beruntung. Tuan-tuan. Bila aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum aku tutup, ni tengah pusing-pusing COVID ni tuan-tuan.
Tuan-tuan carilah benda ni. Ni habatus sauda. Aku dah ada anak beranak aku, bini aku, anak aku, adik-beradik aku tak nak tinggal makan ni. Siapa yang buat ni? Ini yang buat ni anak saudara Datuk almarhum Ismail Kamus. Habatus sauda ni hadis sahih apa kata Rasulullah? Habatus sauda adalah ubat segala penyakit. Sesiapa yang ubat segala penyakit kecuali mati. Amalkan ni tuan-tuan ya. Ini habatus sauda. Baru dia keluar di TV3. Ada seorang profesor ke siapa dia kata habatus sauda adalah bagus dan menghindar daripada COVID, penyakit virus apa sekalipun. Tuan-tuan amalkan. Kalau budak-budak kecil macam tu sudah satu tadika bagi sebiji. Kalau dewasa macam kita makan 2 biji pada malam hari. Tuan-tuan. Malam 2 biji, siang 2 biji. Ni kelebihan habatus sauda. Ya, aku dah bawa tu boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil bayar. Tak bayar aku kejar bang. Ya. Ni tak ada jual kedai runcit, tak ada jual kedai 7-Eleven. Tuan-tuan, ya. Ni habatus sauda. Dan ubat mata ruqyah, air zam-zam. Dah dibaca surah Al-Fatihah 1000 kali. Titik dekat mata, menghindar rabun jauh, rabun dekat dan selaput mata. Kalau sakit telinga titik, tuan-tuan tengok aku. Umur aku nak masuk 50 dah. Aku tak pakai cermin mata. Kau boleh baca kitab Al-Quran ni. Boleh baca kitab ni. Ya. Titik air zam-zam. Setiap malam titik air zam-zam. Air zam-zam adalah ubat. Dan dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Dan dia masuk ubat-ubat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah. Ada kat luar tu. Tuan-tuan. Ya, kat kedai ubat tak ada jual. Dan kasturi kijang. Satu orang viral kasturi kijang. Ini aku bawa kasturi kijang original. Bukan dalam hadis Imam Bukhari. Bukan dalam kitab Nasaihul Ibad. Kasturi kijang ni. Tuan-tuan ambil kat situ kan. Test. Cium. Siapa cium, dia bau busuk. Dia tak suka minyak ni. Ada something wrong. Dalam tubuh banyak jin. Siapa suka marah panas baran, ambil kasturi kijang hidup. Dia menurunkan sifat panas baran. Ini kelebihan kasturi kijang. Kalau anak ada peksa, kalau kita sendiri pun, kalau payah nak apa hadis, payah nak apa doa, tuan-tuan selalu menghidu. Dia mencerdikkan akal. Ini kelebihan kasturi kijang. Kalau dalam rumah ada gangguan, baru ni ada seorang hamba Allah, isteri dia mengandung. Isteri tak nak cakap, dia bawa jumpa aku. Kata meh. Aku sapu dekat tangan aku, pegang kepala dia. Baca ayat ruqyah, muntah satu cebuk. Ini kelebihan kasturi kijang. Ya, kalau tuan-tuan ada batu karang, ahli keluarga ada batu karang, masuk dalam cawan, sikit betul masuk garam, baca selawat, minum, keluar batu karang. Orang nama Sarah dah cuba dah, 3-4 orang dah cuba, tuan-tuan. Ini kelebihan kasturi kijang. Ya, kalau dalam rumah ada gangguan, masuk dalam air, tuan-tuan spray. Bukan jin yang je lari. Binatang bermisa pun tak suka bau ni. Nanti bagi bini cium. Tuan-tuan. Ya. Ada something wrong, banyak jin. Ya. Tuan-tuan. Ada kat luar boleh ambil seorang satu. Ya. Boleh ambil seorang satu sambil membeli sambil menerima. Ini tabung sekolah aku. Tuan-tuan. Ustaz, tak bawa duit Gelang, masuk gelang. Pegang untuk aku, untuk anak murid aku. Aku setiap bulan aku kena cari RM2,000 anak murid aku mengaji di Yaman, anak yatim orang susah. Setiap bulan. Tuan-tuan bagi aku duit ceramah ni duit aku. Contohlah pagi ni bagi aku 200. Oh 200 500 200. Driver aku 100. Driver aku 100. Minyak aku 30. Tinggal 70. Nanti aku balik aku minum dengan driver aku 30. Tinggal 40. Sampai rumah bini aku pau habis. Yang itu untuk sekolah aku. Tuan-tuan ada masa ada lalu ke Kubu Baru, Darul Atik, Madrasah Darul Atik, luar waktu Pak Man Cendol masuklah. Okay. Masuklah. Sekolah kami. Ada anak murid dekat 200 orang. Ada masuklah. Tuan-tuan hantar anak pun tak masalah, boleh hantar. Sekolah kami ni nak hantar anak belajar, kami buat dua sesi. Satu apa Quran, satu sistem alim. Alim ni belajar sistem pondok menada kitab. Kitab Arab, kitab Jawi, ada kitab. Kalau dia pandai, kami akan hantar di Yaman. Ya, nanti balik jadi ulama. Ya. Cara nak masuk macam mana? Daftar dia 535 daftar seumur hidup. Untuk dia semua, kitab dia lah, almari dia lah, apa semua. Ya, kalau yang mampu, yang tak mampu, orang susah, anak yatim, tak dia kena. Tentang nak masuk, kami masuk, nak masuk belajar, nak masuk daftar, bila-bila boleh. Ada setengah sekolah tu, dia kena masuk awal tahun. Kalau kami bila-bila boleh. Tapi syaratnya apa?
Kami tak ada syarat temu duga. Syaratnya budak ni nak belajar. Itu je. Ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Tuan-tuan kalau nak ikuti dan nak tengok kuliah aku, tuan-tuan buka jadi page online Majlis Ilmu ataupun page Ustaz Nahar Afandi, tuan-tuan boleh tengok situ ada kuliah aku. Ya. Rasa nak marah ke aku, tuan-tuan mesej, Ustaz kasar, tak puati dengan Ustaz. Boleh kita jumpa kedai mamak mana-mana. Faham Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Dan minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, silap hukum dan hakam. Ya, minta maaf banyak-banyak. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabba Jibril wa ya Rabba Israfil wa ya Rabba Mikail wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.